Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurusnina binti Termizi, nombor Metrik di 1831147. Itulah kami akan membentangkan tafsir surah Al-Fatihah ayat yang ketiga. Okey. Bagi mukadimah, kalau kita faham kandungan surah Al-Fatihah, maka seluruh kebaikan di muka bumi ni akan terbuka. Segala urusan kita insya-Allah akan dimudahkan. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang penting. Ianya juga surah yang pertama dalam mushaf Al-Quran. Pada zaman dulu, kalau seorang ni diterima penyakit, dibacakan Al-Fatihah, penyakit itu akan sembuh. Seorang yang telah kesusahan, bila dia faham surah Al-Fatihah dan diamalkan, urusannya akan dipermudahkan. Dengan pemahaman kita terhadap makna surah Al-Fatihah dapat memberi kebaikan kepada kita, urusan seharian kita dipermudahkan. Mustahil orang yang memulakan sesuatu perbuatan dengan basmalah, bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dia melakukan perbuatan mungkar. Contohnya, dia nak guna phone, sebelum tu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dan dia gunakan phone untuk perkara yang mungkar, yang tercela. Kalau seorang tu dia melakukan sesuatu kerana Allah, niat kerana Allah, maka seluruh kehidupannya di dunia akan dipermudahkan, pintu rezeki akan dibuka. Bacaan basmalah ni adalah nilai ibadah. Kalau kita baca basmalah sebelum melakukan satu perkara, maka akan dicatat sebagai sebahagian daripada pahala kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Akmal Muhammad Sabran. Nombor Metrik di 1911528. Pada hari ini saya ingin menerangkan tentang huraian makna Ar-Rahmanir-Rahim. Pertama sekali saya ingin menerangkan maksud Ar-Rahman-Rahim. Maksud Ar-Rahman-Rahim ini adalah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Seperti tafsir ayat sebelumnya, iaitu Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Rabbul Alamin. Allah mempunyai segala apa yang berada di dunia dan maupun di langit ataupun makhluk-makhluk ciptaannya. Segalanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam ayat ini ingin menerangkan, walaupun Allah ini adalah Tuhan sekalian alam yang mempunyai segala apa yang berada di dunia dan di langit, tetapi Allah tidak sama dengan sifat manusia ataupun makhluk-makhluk ciptaannya. Tidak seperti kita manusia yang mempunyai sedikit saja daripada rahmat Allah SWT, tetapi kita sudah merasa sombong, merasa takabur dengan apa yang kita dapat. Contohnya seperti pada zaman Nabi Musa AS, iaitu sepupunya sendiri, iaitu Qarun, mempunyai harta yang banyak sehingga kan mempunyai satu kunci yang besar dan memerlukan 10 orang lelaki yang gagah untuk mengangkat kunci perti hartanya sahaja. Nampak begitu sombong dan takaburnya Qarun, dan ingin menunjuk-nunjuk kepada orang bahawa yang dia mempunyai harta yang banyak, padahal dia adalah sedikit saja daripada rahmat Allah. Yang kedua, ayat ini seakan-akan mahu memberitahu bahawa janganlah kita berasa sombong, merasa takabur dengan apa yang kita dapat. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sedangkan Allah yang mempunyai segala apa yang berada di dunia maupun di langit pun tidak sombong, mampu berikan rezekinya kepada orang Islam maupun orang kafir sendiri yang tidak beriman kepada Allah pun Allah berikan rezekinya. Nampak Allah tu tidak sombong dengan apa yang ada. Maksudnya Allah adalah segala, Allah adalah mempunyai segala-galanya,
tetapi tidak berasa sombong dengannya. Okey, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, antara kisah-kisah yang diceritakan dalam video tersebut adalah yang pertama, kisah ni pasal seorang kanak-kanak yang bernama Musa. Dia ni berusia 5 tahun. Okay. Keadaan dia mata dia buta. Okay. Dia ni berusaha hafal ayat Al-Quran. Lepas tu, okay. Pernah satu hari ni ada wartawan menemui ramah dia, pergi jumpa dia. Jika kamu diberi kesempatan untuk mohon kepada Allah di hari akhirat kelak, apa yang kamu nak pohonkan, apa yang kamu nak minta? Tu Musa berkata, saya akan mohon agar terus dibutakan mata saya kerana dengannya saya boleh menghafal Al-Quran. Yang kedua, saya akan datang kepada Allah pada waktu hari kiamat sendirian tanpa ditemani siapa dengan keadaan tangan serta kaki yang gemetar. Saya akan katakan kepada Allah, ya Allah, saya sudah berusaha menghafal Al-Quran ini hingga tiba di sini. Jika semua yang saya sudah lakukan masih layak saya dihukum, maka saya mohon kurangkan siksaan saya ni dengan Al-Quran yang telah saya hafal. Okay, kesimpulannya, si Musa ni berusaha hafal Al-Quran untuk membuktikan dan mensyukuri nikmat penglihatannya. Okay, kisah kedua yang diceritakan dalam video ni, kisah Qarun. Qarun merupakan sepupu Musa, anak dari Yashar, adik kandung Imran, ayahnya Musa. Nabi Musa dan Qarun adalah keturunan Yaqub. Ini kerana keduanya merupakan cucu dari Quhas putra Lewi. Lewi bersaudara dengan Yusuf, anak dari Yaqub, hanya berbeza ibu. Silsilah lengkapnya adalah Qarun bin Yashar bin Qahi ataupun Quhas bin Lewi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Okey, permulaan kehidupan Qarun ni, Qarun ni sangat miskin dan dia ada ramai anak. Lepas tu pada satu hari ni dia berkesempatan memohon kepada Nabi Musa untuk mendoakan kepada Allah. Lepas tu Nabi Musa pun doalah kepada Allah supaya diberikan kekayaan, minta kekayaan harta benda. Akhirnya permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah. Lepas tu bila Nabi Musa berdoa kepada Allah, kehidupan Qarun pun berubahlah menjadi kaya raya. Lepas tu Qarun juga ada gudang harta dan emas yang kunci gudangnya boleh diangkat oleh 10 orang yang bertubuh sasa dan kuat. Okay. Lepas tu bila waktu Qarun leka dengan harta kekayaan dia tu, maka ada satu hari ni Nabi Musa dapat perintah daripada Allah untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya Bani Israel, termasuklah Qarun. Tapi bila Nabi Musa minta datang ke rumah Qarun, Nabi Musa dihalau oleh Qarun. 3 kali Nabi Musa pergi rumah Qarun, 3 kali dihalau oleh zakat. Bila keinginan Qarun yang diberikan oleh Allah, Qarun gunakan harta dia ni ke arah kesesatan, kezaliman dan pemusuhan. Lepas tu membuatkan dirinya ni semakin menghancur, semakin angkuh, semakin sombong. Lepas tu harta yang dimiliki oleh Qarun ni menyebabkan Allah murka dan menghancurkan serta membenamkan harta dan rumahnya ke dalam perut bumi. Kemudian tenggelamlah keseluruhan hartanya dengan disaksikan oleh orang-orang Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hajar binti Hussein. Nombor metrik di 191111515. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kaitan ayat ini dengan amalan seharian kita. Okey, yang pertama sekali, kita hendaklah menggunakan nikmat yang Allah berikan ini dengan sesuai dengan fungsi dan diredai oleh Allah. Contohnya, Allah bagi kita nikmat harta benda seperti telefon pintar. Kita kena gunakan nikmat yang Allah bagi tu dengan sebaik mungkin. Contohnya, kita gunakan telefon pintar tu untuk mendengar ceramah agama di YouTube ataupun dengar orang baca Al-Quran kan. Dan kita kena elakkan
daripada melakukan daripada menyalahgunakan nikmat yang diberikan oleh Allah tu. Contohnya kita sebarkan berita palsu ataupun kita menyebarkan fitnah dekat orang kan. So tak bolehlah macam tu. Yang seterusnya ialah Allah bagi kita penglihatan yang baik, mata yang sihat untuk melihat. Jadinya kita kena manfaatkan nikmat tu dengan cara kita melihat benda-benda yang baik. Contohnya kita melihat benda-benda ilmiah, melihat ayat Al-Quran, dan kita kena elakkan daripada menyalahgunakan nikmat yang diberikan oleh Allah tu dengan macam contohnya kita tengok benda-benda yang tak elok lah, orang seksi ke apa ke, tak boleh lah kan. Okay, yang terakhir, Allah bagi kita harta yang halal untuk kita dan kita hendaklah menggunakannya di jalan yang diredai oleh Allah. Contohnya kita sedekahkan sikit harta kita tu dekat orang yang memerlukan ke, ataupun kita sedekahkan sikit duit kita ke tabung masjid ataupun anak-anak yatim, dan insya-Allah Allah akan balas segala perbuatan kita tu dengan ganjaran yang besar. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syamimi binti Muhammad Saufi. Nombor matrik saya di 191111513. Saya akan menerangkan tentang pengajaran ayat daripada ayat ketiga surah Al-Fatihah. Okey, pengajaran yang pertama ialah janganlah kita membeza-bezakan atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contoh, kita sebagai manusia ni selalu beza-bezakan kita punya rezeki dengan orang lain kan. Sedangkan rezeki itu Allah bagi semua sama rata. Yang membezakan itu adalah usaha. Jadi janganlah kita mempertikaikan perkara tersebut. Jika kita lihat jiran kita tiap-tiap bulan akan keluar pergi bercuti, kemudian keluar makan-makan kan, tapi kita tak buat apa semua tu. Lepas tu kita terus cakap yang Tuhan ni bagi nikmat beza-beza, sedangkan tidak. Sebenarnya yang membezakan itu adalah kita sendiri, daripada usaha kita. Kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, insya-Allah kita punya rezeki itu akan mencukupi dan juga lebih daripada mencukupi. Okey, yang seterusnya, yang kedua ialah bersyukur dikurniakan anggota badan yang sempurna dan sihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mata, telinga, tangan dan juga kaki, iaitu dengan menggunakannya untuk perkara-perkara kebaikan, bukan perkara-perkara keburukan. Seperti contoh mata. Sepatutnya kita gunalah mata kita ini untuk melihat perkara-perkara yang baik, bukan perkara-perkara yang buruk. Seperti contoh menonton video-video luncah ataupun melihat perkara kemungkaran kan. Jadi kita gunakanlah mata kita ni untuk melihat benda-benda yang baik sahaja. Okey, macam contoh lain, telinga. Sepatutnya telinga kita ni kita gunakanlah untuk kita dengar perkara-perkara yang baik kan, perkara-perkara yang positif. Tetapi nak juga kita dengar benda-benda yang tak baik ataupun buruk kan. Seperti contoh kita dengar curi-curi dengar jiran ke siapa-siapa ke tengah mengumpat pasal seseorang tu semua kan. Maksudnya kita macam curi telinga dengarlah perbualan jiran kan. Seeloknya tidak baiklah berbuat begitu, kerana itu seperti kita menceroboh mereka punya privacy. Mungkin apa yang mereka cakapkan itu hanya sekadar mereka berdua sahaja, tapi apabila kita telah mencuri mendengarnya, maka itu dah jadi kita termasuk sekali. Jadinya seeloknya untuk mengelakkan berlakunya salah faham ataupun fitnah dan sebagainya, kita gunakanlah telinga kita ni untuk dengar perkara yang baik sahaja. Jika ada perkara-perkara sebegitu, sebaiknya kita elakkan. Okey,
Untuk poin yang ketiga pula ialah kekurangan bukanlah halangan untuk kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya contohlah kan, contoh kita ni kekurangan dari segi rezeki kan, tapi tak bermaksud kita tak boleh bersedekah. Bersedekah tu kan amalan yang disukai oleh Allah. Jadinya insya-Allah jika kita bersedekah, kita berkongsi rezeki kita dengan orang lain, insya-Allah Allah akan limpahkan rezeki kepada kita. Tak kisahlah rezeki dari segi wang ringgit ke ataupun kesihatan, itu juga dikira sebagai rezeki. Jadi janganlah kita anggap kekurangan kita itu penghalang untuk kita lakukan kebaikan. Okey, dan yang keempat pula ialah jika hendak melakukan sesuatu, maka kita seharusnya utamakan perkara tersebut untuk kepentingan Allah dahulu sebelum perkara lain. Okey, seperti contoh Ustaz tu ada nyatakan dalam video, contoh kita beli pakaian baru. Kan, biasanya kalau kita beli pakaian baru, benda pertama yang kita akan buat, kita mesti akan gunakan pakaian tu untuk pergi tengok wayang ataupun membeli belah, pergi shopping, pergi bercuti kan. Tetapi seelok-eloknya ialah kita gunakanlah pakaian itu untuk kepentingan Allah dahulu kan. Macam kita gunakan pakaian itu untuk kita solat dan solat dahulu, ataupun kita gunakan pakaian itu dengan membaca Al-Quran. Tetapi biasanya kita guna untuk solat lah kan, sebab pakaian biasanya kita kena gunakan pakaian yang bersih untuk kita solat kan. Jadi seeloknya gunakanlah pakaian itu untuk solat dahulu, kemudian barulah guna untuk shopping ke ataupun tengok wayang ke dan sebagainya. Okey, untuk poin yang kelima iaitu yang terakhir ialah kalimah ini juga iaitu Ar-Rahmanir-Rahim juga memberikan pesan kepada kita bahawa Allah itu mempunyai sifat yang maha pemurah, maha penyayang dan juga maha halus. Jika kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah berjanji akan menambah nikmat sepanjang kita menggunakan nikmat yang diberikan itu sesuai dengan peruntukannya. Okey, seperti contoh kereta. Kita gunakanlah kereta itu untuk perkara-perkara yang baik, sebab nanti benda tu akan jadi saksi apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Kan? Contoh lain, sebatang pen. Jadi kita gunakanlah pen tu untuk kita catat ataupun menulis perkara-perkara yang baik, seperti catat nota-nota penting kan, ataupun tulis ayat-ayat Al-Quran yang kita hafaz ayat Al-Quran. Lepas tu macam kita hafaz surah-surah kan, untuk kita ingatkan balik kita tulis gunakan pen. Janganlah kita gunakan pen tu untuk tulis benda-benda yang tidak baik. Seperti contoh kita tulis perkara yang menghinakan ataupun mengeji kan, dan sebagainya. Dan contoh lain pula ialah seperti rumah. Kita gunakanlah rumah itu untuk mengisi perkara-perkara yang baik, kerana satu saat mulut kita memang akan dikunci dan ia hanya akan menjawab apa yang ditanya ialah amalan kita. Kerana semua yang terkait dengan kehidupan kita, itulah yang akan menyampaikan kepada kita atas apa yang pernah kita lakukan. Seperti contoh kita pernah melakukan kebaikan. Seperti contoh kita bersedekah menggunakan tangan kan. Jadi nanti kalau ditanya adakah kamu pernah bersedekah, kita tidak boleh jawab sebab mulut kita memang kunci. Yang akan menjawab tangan inilah yang akan menjawab bahawa ya, aku pernah bersedekah kepada orang-orang tersebut, macam tu. Okey, lepas tu nak cakap yang kalimah Ar-Rahmanir-Rahim ini juga menegaskan kepada kita ataupun memberi pesan kepada kita akan sifat Allah yang maha pemurah, maha penyayang dan juga maha halus. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naifah Nazira binti Omar, nombor matrik D191111530. Okey, saya akan sambung berkenaan dengan huraian ayat daripada surah lain dan kaitannya dengan ayat yang ketiga ini, iaitu Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim adalah bermaksud bahawa Allah bersifat pemurah dan Allah bersifat mengasihani. Ar-Rahman tersebut Allah bersifat pemurah. Pemurah di sini maksudnya Allah ni maksudnya Allah kasih kepada semua makhluk. Tak kira sama ada Islam ataupun kafir. Kan? Allah bagi rezeki kepada semua makhluk. Nak tunjuk betapa Allah sayangnya terhadap makhluknya. Kan? Itu sifat Allah Ar-Rahman. Iaitu sifat pemurah. Maknanya Allah tak kira Allah tak kira sama ada Islam ataupun orang kafir. Allah tetap bagi sama je rezeki. Allah bagi nikmat apa? Nikmat kekayaan. Allah bagi nikmat kesenangan. Allah bagi nikmat makan. Allah bagi nikmat sihat tubuh badan. Itu semua Allah bagi terhadap semua makhluk. Kan? Kalau kita lihat lah ni, kebanyakan orang Cina, orang kafir lebih kaya daripada kita kan. Tapi nak kata Allah hanya bersifat Ar-Rahman sahaja terhadap mereka. Tetapi kita yang orang Islam ni, Allah bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Iaitu Allah bersifat pemurah dan Allah bersifat menyayangi. Dan Allah bersifat kasihani terhadap kita. Jadi, kita jangan ikut perangai orang kafir. Mentang-mentang mereka, kita fikir, mereka tak solat pun, mereka tak buat pun macam orang Islam. Tapi Allah bagi je kesenangan kepada mereka. Kita jangan tengok daripada sudut tersebut. Memang Allah bagi nikmat kesenangan terhadap semua sama sahaja. Tetapi adakah Allah bagi Allah bersifat Ar-Rahim terhadap mereka? Tidak. Allah hanya bersifat Ar-Rahim terhadap orang yang bertakwa kepadanya saja, iaitu orang yang buat amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kaitannya di sini dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat 159, yang mana Allah menyatakan, Allah sebut allazina isa asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini perkataan inna lillah. Inna lillah di sini bermaksud nak tunjukkan bahawa peribadi kita ini semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nak kaitkan dengan sifat Ar-Rahman tersebut. Allah bagi kita peribadi, Allah bagi sihat tubuh badan. Semua Allah bagi. Dekat orang kafir pun Allah bagi, dekat orang Islam pun Allah bagi. Itu nak tunjuk kepada kaitannya dengan Ar-Rahman tersebut. Jadi yang keduanya pula ialah daripada surah An-Nur. Yang mana Allah dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31 yang Allah nyatakan bahawa kullil mu'minin, dan yang 31 pula kullil mu'minat. Di sini Allah nak katakan lelaki dan perempuan itu Allah suruh tutup aurat, jaga pandangan. Sebab apa? Bila kita jaga pandangan, kita tutup aurat seperti mana yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran, yang mana telah dinyatakan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bahawa kita sebagai orang Muslim ni, kita perlu menutup aurat. Kita perlu menjaga pandangan supaya Allah bersifat penyayang kepada kita. Sebab apa? Sebab kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Macam Allah suruh kita menjaga pandangan. Allah bagi nikmat mata kepada kita. Jadi kita jagalah pandangan kita kepada perkara-perkara yang elok. Kalau kita tengok yang tak elok, maka tak eloklah dia. Kalau kita tengok yang elok, maka eloklah dia. Jadi situ berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiganya pula ialah di dalam surah Al-Isra, yang mana Allah sebut annas sam'a wal basar wal qawa kullu awwalin bika kana anhu mas'ulan. Yang mana Allah nak kata bahawa Allah bagi pendengaran, Allah bagi penglihatan, Allah bagi hati nurani kepada manusia. Jadi perkara-perkara penglihatan, pendengaran, hati nurani, semuanya akan disoal di akhirat sana. Dan Allah akan soal mata.
Allah bagi fungsi mata untuk apa? Untuk melihat perkara-perkara yang baik. Allah bagi fungsi telinga untuk apa? Untuk mendengar perkara-perkara baik. Allah bagi hati nurani kepada kita untuk apa? Untuk membuat perkara-perkara yang baik. Berbuat baik kepada sesama makhluk. Tapi kalau kita lihat pada sekarang, Allah bagi nikmat kekayaan, Allah bagi nikmat kesenangan, tetapi manusia terlalu taksub dengan kesenangan tersebut sehingga sombong, sehingga adanya sifat sombong di dalam diri, adanya sifat angkuh di dalam diri, adanya sifat riak di dalam diri. Sedangkan Allah ini memiliki alam semesta. Kenapa kita yang Allah bagi sedikit sahaja nikmat, kita terus rasa bongkok, sombong. Kan? Jadi jangan sekali kita bersifat bongkok dan sombong. Yang sepatutnya kita perlu bersifat syukur kepada nikmat yang Allah telah beri kepada kita. Jadi kalau kita lihat di sini, orang yang minta supaya Allah bagi nikmat kepada dia, minta nak kesenangan, tapi bila Allah bagi, dia tak bersyukur. Macam mana kalau yang orang tak minta, tapi Allah bagi, tapi dia tetap bersyukur? Kan? Kita mempunyai nikmat kesenangan, kita mempunyai kekayaan, tetapi kita tiada, orang kata apa, tidak mempunyai nikmat yang tenteram. Kan? Yang orang lain, Allah tak bagi kekayaan, tapi dia suasana dia mempunyai suasana yang aman, tenteram dan sebagainya. Jadi di situ nak kata kita di sini saya nak katakan bahawa kita jangan sesekali bersikap sombong terhadap nikmat yang telah Allah bagi. Kan? Allah bagi kesenangan kepada kita, kita jangan terlalu sombong. Jangan terlalu mendongak ke langit. Kita perlu selalu tunduk sembah bumi. And itu yang ini saya sampaikan. Okey, jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Muhammad Azmi. Nombor matrik di 1911538. Saya akan membentangkan nikmat apa yang Allah berikan. Pembukaan kata saya, hidayah bukan diberikan untuk orang yang tidak beriman sahaja, tetapi Allah berikan hidayah pada orang yang beriman juga untuk menguatkan imannya. Pertama ialah syukuri segala nikmat, jangan bezakan apa yang telah Allah berikan dengan apa yang kita tak minta, atau justru dengan nikmat apa yang kita minta dan diberikan. Kedua ialah nafas tidak pernah disyukuri, kesihatan juga tak pernah disyukuri, ketenangan tak pernah disyukuri. Kata Allah, jika kita ingin bersyukur, jangan pilih nikmat yang mana kita nak syukur. Kita selalu minta dekat Allah nak kereta, tapi sebenarnya udara, ketenangan adalah satu nikmat yang kita tak pernah nampak dan tak pernah orang bersyukur. Yang ketiga ialah biasanya yang tidak diminta sebenarnya lebih berharga dengan apa yang kita minta. Contohnya menghidupkan udara yang tenang. Keempat, kalau kita mahu berterima kasih kepada Allah SWT, jangan saat ketika kita minta sahaja. Itu tidak tepat. Contohnya kita ni berterima kasih kepada Allah sebab kita ni nak kereta je. Sepatutnya kita ni kena berterima kasih kepada Allah SWT sebab bagi kehidupan kita yang tenang, dapat menghidupkan udara yang segar. Itu pun salah satu nikmat. Dapat hidup dalam keluarga yang bahagia, itu pun nikmat. Dan yang kelima, yang jarang dimintai bila Allah beri, manusia tak pernah rasa bersyukur. Yang keenam, kalau mahu cakap Alhamdulillah, jangan di lisan saja, tetapi di hati juga barulah rasa kenikmatan. Sambil, contohnya, jangan kat dalam mulut Alhamdulillah saja, tapi dalam hati pun kita kena hayati Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
Kita dalam mulut ni alhamdulillah, dalam hati segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, barulah kita dapat menghayati nikmat yang Allah berikan, dan itulah salah satu yang kita patut tunjuk rasa syukur. Yang ketujuh ialah syukur nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nescaya Allah akan menambah lagi nikmat bagi kita. Dan yang terakhir ialah lihat pada apa yang kita ada, barulah kita rasa bersyukur. Jangan dikenang apa yang tidak ada. Nanti kita jadi kufur. Sebenarnya bila kita melihat orang yang bawah pada kita ni, kita sebenarnya rasa macam bersyukur sangat. Bila kita tengok orang yang atas pada kita, sebenarnya kita kata, kenapa? Kenapalah kita tak ada macam dia tu ada ni, ada no. Sebenarnya bila kita mengeluh tu pun salah satu kita tidak bersyukur. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.